Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar seni seni visual. Tajuk kita reka bentuk industri. Reka bentuk industri merujuk kepada produk yang direka untuk keperluan tertentu dengan tujuan menjadikan kehidupan manusia lebih selesa, mudah dan terancang. Pernahkah anda berfikir tentang produk ataupun barangan di sekeliling anda yang telah direka cipta pada suatu masa dahulu? Fikirkan tentang saiz, bentuk, bahan, struktur dan kekemasannya. Bagaimanakah produk itu direka dan berfungsi? Ini persoalan yang bermain ya, kena mainkan dalam fikiran anda. Bagaimanakah produk itu direka dan berfungsi? Mengapakah reka bentuknya sedemikian rupa? Perlukah anda mereka bentuknya semula? Sekarang kita lihat perkembangan reka bentuk industri. Perkembangan reka bentuk industri berlaku sejajar dengan perkembangan revolusi perindustrian di Eropah pada penghujung abad ke-18. Semasa revolusi ini, banyak ciptaan baharu yang telah dihasilkan dalam pelbagai bidang seperti pengangkutan, komunikasi, pertanian dan perusahaan. Perkembangan reka bentuk industri di Malaysia dapat dikesan dengan pengenalan kursus reka bentuk industri pada 1967 di Institut Teknologi Mara, kini dikenali sebagai UiTM. Fakulti Kejuruteraan Mekanikal Universiti Teknologi Malaysia pula telah memperkenalkan bidang reka bentuk industri pada tahun 1980-an. Produk terkenal hasil reka bentuk industri di Malaysia ialah kereta Proton Saga yang dilancarkan pada tahun 1985. Sejak itu, bidang seni reka industri terus berkembang maju. Penubuhan Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM menunjukkan kepentingan industri ini sejajar dengan perkembangan teknologi masa kini. Jadi, bagaimana? Proton Saga 1.3S. Reka bentuknya kokoh. Pandu ujilah Proton Saga di... Suka dilupai di mana jua bersama-sama. Proton Saga Iswara bersama-sama. Proton Saga Iswara. Confused, sir? Wondering which quality car offers exceptional value for money? Take a look at Proton. 10, 4 and 5 door family cars with a difference. Galvannealed steel key body panels, the latest multi-valve engines. Try this luxurious 1.5. Central locking, power steering. Standard, sir. Electric windows. Sunroof, 5-speed gearbox, Blaupunkt stereo. And great guarantees. 6-year long-term warranties. And you can have... Prinsip reka bentuk industri. Bidang reka bentuk industri. Reka bentuk industri merupakan bidang yang terlibat dalam penghasilan produk melalui proses reka bentuk dan pengeluaran. Kita akan mengkaji 3 bidang reka bentuk industri dalam tajuk ini, iaitu reka bentuk produk, reka bentuk perabot, reka bentuk automotif. Reka bentuk produk. Reka bentuk produk merangkumi perkakasan domestik, iaitu kegunaan rumah domestik, seperti aksesori, peralatan elektrik dan sebagainya. Produk dengan reka bentuk yang menarik, baik dan berfungsi akan menjadi pilihan pengguna selain daripada faktor harga. Jika anda perhatikan,
Terdapat pelbagai alatan di rumah anda yang menjadi pilihan keluarga anda. Reka bentuk perabot. Reka bentuk perabot meliputi rekaan perabot kontemporari dan moden seperti reka bentuk meja, kerusi, katil, kabinet, rak dan almari. Reka bentuk perabot yang baik akan menyumbangkan ke arah pengurangan kos bahan dan perkhidmatan ruang. Seperti anda berada di Kuala Lumpur sekarang. Jika anda perhatikan, kita keluasan rumah tak sampai 1,100. Rumah cikgu pun hanya 950 square feet saja. Nampak tak berapa kecilnya ruang? Jadi penggunaan ruang itu amat penting. Di sinilah jika anda lihat, kita akan cuba cari produk-produk ataupun perabot-perabot ini yang boleh menjimatkan ruang. Yang boleh lipat, kita lipat. Yang boleh diketepikan, kita ketepikan. Maksudnya, di sini kita ingin menggunakan ruang sepenuhnya seperti video-video yang cikgu paparkan ini adalah reka bentuk perabot yang ada pada masa kini yang sesuai untuk kediaman rumah kita yang agak terhad. Sekarang, sebelum kita menonton video, kita lihat dahulu reka bentuk otomotif. Reka bentuk otomotif melibatkan reka bentuk styling dan konsep kenderaan darat, udara dan laut seperti motosikal, kenderaan kereta, jet, kapal laut dan bot. Penampilan reka bentuk otomotif yang menarik akan menampakkan kehebatan produk kerana ia sebahagian daripada reka bentuk. Penyesuaian produk dengan keadaan fizikal dan mental pengguna juga diambil kira sebagai faktor kemanusiaan dan ergonomik. Gabungan teknologi mampu menonjolkan kreativiti dan imajinasi mereka. Anda bayangkan kenderaan-kenderaan yang cikgu paparkan ini boleh menonjolkan kreativiti dan juga penyesuaian produk itu dari segi fizikal dan mental pengguna. Jika contohnya, kapal terbang jet pejuan, kapal terbang domestik lain. Kapal terbang domestik bertujuannya direka untuk membawa penumpang-penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika dilihat dari sudut jet perang, seperti yang cikgu paparkan ini, dia membawa senjata-senjata dan juga kesesuaian penerbangannya lebih laju dan aerodinamik. Bot, kereta api. Apa yang hendak anda reka, pastikan di mana sasaran awak. Jikalau bot untuk membawa kontena-kontena yang besar-besar, nak import export, awak nak order barang-barang yang besar-besar, bot itu ataupun kapal itu perlulah besar dan boleh menampung jumlah-jumlah kontena. Kalau nak bawa penumpang seperti ferry, bagaimana bentuknya? Itu kita perlu ambil kira apa kegunaannya, apa
kekuatannya, kelebihannya, okey, tujuannya. Itu penting dalam reka bentuk otomotif ni. Peranan dan fungsi. Peranan reka bentuk industri sangat penting. Ini kerana faktor reka bentuk berkait rapat dengan fungsi produk bagi memenuhi keselesaan dan keperluan harian manusia. Penentuan reka bentuk industri berdasarkan kepada bentuk mengikut fungsi dan fungsi mengikut bentuk. Apa itu bentuk mengikut fungsi? Ataupun fungsi mengikut bentuk? Apa itu? Sekarang kita akan lihat. Di sini ada dua bahagian. Satu bahagian sebelah kiri awak, bentuk mengikut fungsi. Sebelah kanan, fungsi mengikut bentuk. Ini adalah berlainan tujuannya dan kegunaannya. Sebagai contoh, bentuk mengikut fungsi. Reka bentuk lebih memberi tumpuan kepada aspek fungsi tanpa menekankan sudut estetik, ergonomik dan kesesuaian reka bentuk. Jikalau fungsi mengikut bentuk, reka bentuk lebih memberi penekanan kepada aspek bentuk luaran dan nilaian estetik produk tanpa mengambil kira aspek fungsinya yang akan digabungkan dalam reka bentuk produk. Sebagai contoh, kasut. Bentuk mengikut fungsi. Kalau kasut bentuk mengikut fungsi, kasut itu direka untuk memberikan keselesaan kepada awak, memberikan pengudaraan, memberikan kelembutan pada kaki awak. Tapi bentuk dia tidak berapa cantik. Tapi fungsi dia lebih tinggi, lebih baik. Jikalau fungsi mengikut bentuk pula, dia lebih memberi penekanan kepada aspek luaran, nilai estetik. Contohnya kasut yang sebelah kanan awak tu. Nampak cantik, tumit tinggi. Wow, kalau orang pakai yang ni, jalan-jalan pergi kedai ke, pergi supermarket ke, pasar raya ke, semua orang pandang je. Kenapa? Nampak tinggi, nampak gas, nampak anggung, kena dengan pakaian yang menarik. Tapi, dia akan memberi kesan kepada struktur kaki. Nampak tak? Yang sebelah kiri tu, dia lebih menekankan pada fungsi, iaitu fungsi untuk keselesaan, fungsi untuk memberi pengudaraan dan sebagainya. Itu ialah bentuk mengikut fungsi. Kalau fungsi mengikut bentuk, awak nampak cantik, nampak gas semua. Tapi dia apa? Tanpa mengira aspek fungsi. Prinsip dan elemen. Prinsip reka bentuk industri merupakan satu gambaran tentang cara kita mengamati dan memproses maklumat seni visual bagi menghasilkan idea dan imej dalam bentuk 2D, dua dimensi tu. Prinsip ini membantu mereka menggunakan elemen dan menjadikan imej visual lebih menarik. Elemen reka bentuk pula ialah elemen asas seni reka yang diaplikasikan dalam berbagai unsur dan komposisi reka bentuk. Selain itu, faktor kreativiti dan ergonomik penting dalam penghasilan bentuk sebelum barangan produk itu dapat dipasarkan. Ya, faktor kreativiti dan ergonomik penting dalam menghasilkan reka bentuk sebelum barangan itu dipasarkan. Itu adalah perkara yang penting sebelum sesuatu barangan dipasarkan. Tak kira lah awak pakai smartphone ke, awak pakai kerusi ke, pakai tali pinggang ke, pakai baju ke, sebelum untuk dipasarkan, faktor kreativiti dan ergonomik ni penting. Kita ambil senang saja. Sekarang ni, dalam fikiran awak terbayang kepada smartphone, awak terlintas iPhone. Kemudian Huawei. Nampak tak? Tapi iPhone lebih mahal. Tapi jikalau fungsi, iPhone lebih cantik gambar dia. Huawei, cantik juga gambar dia.
Dari segi Android punya barangan, Android Huawei tak ambil. Huawei tak pakai Huawei, pakai Homen. Kita ambil Xiaomi lah, ataupun kita ambil Samsung. Okey, Samsung dia pakai Android. Android ni kalau you buka di Play Store dia, banyak macam-macam ada. Awak boleh semua download. Kalau iPhone, awak buka Play Store dia, ada kena bayar, ada boleh buka. Maksudnya di situ saja pemilihan tu, walaupun nama Apple tu gah, tapi jika dibandingkan dengan pengguna Android, dia ada masing-masing kelebihan. Di situlah awak perlu membuat keputusan sebagai pengguna. Nak guna dari sudut apa, nak guna dari segi apa yang keperluan awak. Pengguna akan menilai di situ. Itu sebabnya faktor kreativiti sesuatu produk tu akan memberikan pasaran kepada barangan tu. Jika anda perhatikan secara realiti, seperti gambar yang saya pakai ini, kereta daripada Pro 2 terbaru dalam masa 2 minggu. Macam tu lah, saya lupa dah keluarannya bila. Tapi 2021 ni lah. Okey. Daripada hari ni. Dia punya design cantik. Dia punya reka bentuk cantik. Dia punya kekemasan pun cantik. Enjin 1.0 turbo contohnya. Okey. Ada juga orang yang tak berminat. Tapi bila dah keluarkan design macam tu, yang menarik, ramai orang akan cuba terpikat hati. Di sini itu sebabnya design tu kepada siapa kita nak fokuskan. Ada awak suka, mungkin awak suka design A ni, tapi design B awak tak suka, tapi orang lain suka. Itu maksudnya di sinilah faktor-faktor kreativiti dan ekonomi ini perlu dimainkan sebelum sesuatu barangan dipasarkan. Prinsip dan elemen. Kesatuan. Menimbulkan kesan sepadu, lengkap dan memberi impak idea yang menyeluruh. Kontra dan penegasan. Menarik perhatian, memberi fokus dan mengelakkan kebosanan. Keseimbangan, kesamaan dan kesepadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan. Keperbagaian, memberi gaya, variasi, tenaga, idea berbeza dan daya tarikan dalam gubahan. Ruan. Penggunaan perspektif mengikut kesesuaian jarak dan kedudukan. Ini adalah prinsip yang digunakan dalam elemen reka bentuk industri. Sering kali cikgu guna perkataan ergonomi. Mungkin yang dengar sampai habis video ni, sampai sekarang, berapa kali cikgu sebut ergonomi? Okay. Ini ialah ergonomi dalam tajuk ini, reka bentuk ni. Ergonomi ialah satu disiplin ilmu mengenai kebolehan, had, ciri-ciri manusia yang berkait dengan reka bentuk. Ergonomi memainkan peranan penting dalam penghasilan produk agar dapat digunakan secara efisien dan efektif. Aspek seperti keselamatan, keselesaan, kesesuaian, kemudahan dalam penjagaan dan pembaik pulih serta ketahanan perlu dipertimbangkan dalam penghasilan sesuatu produk. Dah nampak kat sini. Ergonomi ni perkara yang penting di sinilah keselamatan, keselesaan, kesesuaian, kemudahan dan penjagaan, pembaik pulih serta ketahanan. Awak contohnya nak membeli satu, kita ambil yang paling senang, pensel.
Okey, pensel. Pensel sebab apa? Awak banyak menggunakan pensel kan dalam pembelajaran. Ada yang jual RM2.50 dua belah batan pensel. Ada yang jual RM1.80 ataupun terbagi RM2 lah sebatang. Bila awak beli yang RM2 satu kotak tu, dua belah batang tu, awak nak melukis, nak menekat, nak menulis, dia punya kualiti dia tak berapa sedap, nak pegang pun tak kemas, tak dia awak pegang sekejap, tangan pun dah sakit. Bila awak tekan, tak nampak, kena tekan kuat sikit. Sebab awak beli yang RM2 tadi, sebatang tu, pegang dengan selesa, dia ada kelembutan dan sebagainya. Bila awak tekankan sikit masa untuk membuat lukisan ke menulis ke, dia terus smooth je. Itu maksudnya di sini. Ergonomi. Kemudian, contohnya juga, adakah pensel itu memberikan bahaya kepada kita? Selamat tak kita guna? Dari segi apa selamat? Itu peranan-peranan itu, perkara-perkara itu awak kena fikirkan. Okey? Macam yang cikgu selalu cakapkan sebelum ni. Seperti dalam tajuk reka bentuk landscape ataupun reka bentuk hiasan dalaman. Ingat tak? Cikgu cakap apa? Keselamatan dalam bahagian ergonomik. Awak ambil satu bunga kaktus, awak letak atas meja. Sedangkan awak ada adik umur 3 tahun, 2 orang. Memang rumah awak cantik sebab ada bunga kaktus merah cantik kan. Adakah selamat untuk adik awak yang umur 3 tahun, yang 2 orang tadi? Mesti adik-adik awak akan bermain sekitar tu. Okey? Tiba-tiba terjatuh bunga kaktus tu. Tak kena ke tangan dia. Tak berbahaya kepada dia. Kena mata, kena tangan, kena jari. Nampak tak? Di sinilah perkara yang utama kat sini. Aspek keselamatan, keselesaan, kesesuaian perlu dalam sesuatu produk tu. Ketahanan. Memanglah awak nak ketahanan kan. Contohnya, awak beli satu apa yang sesuai untuk ketahanan. Kita ambil, okey. Handphone awak senang. Semua orang pakai handphone sekarang. Handphone. Awak beli jenama A, dia tulis kat situ, jenama A dia tulis 4000 mAh. Tingginya jumlah bateri tu. Jenama B 2000 mAh. Tapi bila awak masuk saja charger 5 kali, 6 kali, lepas tu yang jenama A tadi, yang 4000 mAh tadi, bateri tu berkurangan secara mendadak. Awak main game, cepat kurang. Yang jenama A, walaupun dia declare 2000, awak main game smooth, bateri pun lambat je habis. Cikgu tahu sebab apa? Ramai di kalangan awak kaki-kaki game. Awak pakai Asus ROG dan sebagainya kan. Sebab apa? Untuk gaming. Yang kaki selfie pula, dia pakai yang jenis kamera AI banyak kan. Okay, kita ambil yang kaki gaming ni. Yang kaki gaming ni kebanyakan dia nak tahan bateri, dia nak tahan bateri tu, nak main game. Bila awak dah syok main game, tiba-tiba bateri main game sampai setengah jam, bateri drop. Ataupun bateri turun mengejut. Tak habis. Tak masalah kan. Jadi di sini pengguna akan membuat keputusan apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Okey, akan dipertimbangkan. Okey. Jadi untuk orang yang menghasilkan produk pula, perkara ergonomik ni antara salah satu perkara yang perlu dimainkan, yang perlu dimasukkan. Objektif ergonomik meningkatkan tahap kesanan dan kecekapan kerja atau sebaran aktiviti yang dilaksanakan seperti mengurangkan kesalahan, meningkatkan produktiviti dan memudahkan kerja.
Meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang positif seperti keselamatan, keselesaan, kualiti kerja, mengurangkan kepenatan dan tekanan. Di sini, cikgu ada satu baca lah itu, cikgu lupa rasanya. Google punya syarikat kot. Dia bekerja secara efisien. Contohnya dia buat tempat kerja tu sebagai macam keadaan rumah dia. Macam mana itu rumah dia, macam tu tempat kerja dia. Okey. Boleh bermain, boleh apa-apa yang dia suka. Tapi bila berada kat situ, nanti cikgu cari video untuk awak paparkan. Awak akan rasa macam mana?